Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit. Sabar menanti, peluang datang, begitulah. Selepas Dani, hujan, how are you, brother? Alhamdulillah, brother. Salam Oh, Ramadan. Selamat Ramadan. Bagaimanakah circuit breaker di Kota Raya Singapura? setelah suka, Makin teruk. cuakan Itulah. senang. Dia makin meningkat lah, tapi okey lah. Kita pun ada macam keluar jugalah kan, tak boleh. Tapi dalam kawasan kawasan rumah lah. Tak pergi jauh-jauh lah. Macam mana keadaan tiba-tiba macam melonjak begitu banyak sekali Diorang terlepas pandang tentang pekerja asing di tempat dom-dom tu. Itu yang bila satu tempat kena, semua tempat dia itu yang melonjak tu dalam satu hari 1,000. Sekarang dah berkurangan tapi masih lagi dalam danger zone. Sekarang dah 600 lebih, daripada 1,000 kan dapat turun 600 lebih. Itu pun belum lagi, kata orang tu belum lagi safe lah. Masih lagi. Mendadak dia punya naik tu jauh betul. Jauh. 1,000. Macam Kalau- di Kalau nak ikutkan yang lokal aja berapa je kan. Tak sampai, kadang-kadang tak sampai 15 gitu. Dah okey. Pasal yang di pekerja asing ni kan, paksalah dia buat lagi kasih ketatkan lagi. Singapura ni dipanggil circuit breaker dia kan. Tapi ramai pekerja asing rupanya Ramai. Dah paling sikit 1/2 juta kot, kalau tak silap. 1/2 juta. Hampir 1/2 juta. Agaknya diorang ni pekerja macam mana? Pekerja perkhidmatan Tak, servis ke atau Banyak kontraktor. Ah. Di Singapura kontraktor dia panggil orang luar kan, macam Myanmar, China, Bangladesh, India pun ada. Tu ya. Tu yang diorang bila kat satu tempat tu kan, satu kena semua kena. Itulah dia. Hmm. Jadi mula-mula nak ucap takziah lah. Aku baru tahu kemudian. Oh, terima kasih. Beberapa hari sebelum Malaysia punya Lockdown ni. dia. Betul. Dia macam yelah, walaupun kita dalam berduka cita kan, ada hikmah dia lah kan. Kau bayangkan kalau aku kat sana time aku lockdown, tak dapat balik, tak ada transport pun. Memang dia 2-3 hari sebelum lockdown dapat balik, alhamdulillah. Nak ceritakan sendiri ke apa yang kita perbincangkan, apa yang kita percakapkan ni? Tentang yalah, tentang perumagian bonda aku kan. Yang kita lockdown dia jatuhnya hari Sabtu agaknya. Hari Sabtu, kalau masih ingat, Sabtu balik hari Sabtu. Hari Ahad. So hari Rabu dah lockdown kan. Tu yang bila balik gini-gini ingat okeylah. Apalah dah ajal kan, dah takdir kan. Jadi bila balik okeylah, dalam masa berduka cita tu dengan keadaan convict ni kan. Jadi dia kata orang tu Tuhan masih beri ruang untuk bertemu, ruang untuk balik kan. Kalau tidak memang tak dapat jumpa, tak tahu apa aku kan, memang stuck lah. Ya, betul lah. Aku ada berbual dengan seorang kawan nama Roshan. Dia pun cakap dia pun kehilangan ayahanda dia. Yang bagusnya sebelum tempoh lockdown lah. Jadi dia sempat jumpa, sempat peluk ke jenazah ke, cium ke apa kan. Kalau bayangkan perkara ni berlaku ketika COVID-19, sukar lah. Sukar. Tapi macam aku pun tak sempat juga. Aku tak sempat jumpa sebenarnya. Bila aku sampai dari airport Singapura, dah diorang ambil live, dah dikebumikan semua. Jadi bila aku sampai airport terus pergi ke kubur kan. Aku seorang lah, orang semua dah balik.
Itu yang sedih dia lah. Ya. Hmm. Saya lagi takziah kepada saudaraku. Aku pun Terima kasih. kemudian jauh beberapa minggu kemudian baru dapat tahu daripada kau sendiri. Memang time masa tu aku terperanjat tengah baru bangun tidur dapat mesej dah kalang kabut kan. Alamak. Macam di Singapura dia tak boleh lama-lama sangat. Dia tak boleh lama. Dia kalau boleh lepas tu terus nak dikebumikan terus. Kalau tak ada apa-apa komplikasi kat hospital ke apa semua gini lah. Hari tu juga. Dan Singapura tak boleh kebumikan pada malam hari. Dalam pukul 6 mesti last. Mesti kena. So kalau malam hari kes-kes tertentu je. Itu yang tak sempat nak tunggu aku balik ataupun nak hold untuk besok kan. Memang tak sempat. Ada rasional dia kenapa diorang tidak bagi selepas pukul 6 waktu malam? Dia satu untuk apa bagi aku untuk mengelakkan kata orang tu pasal okey lah kalau ikutkan Singapura time kerja habis pukul 5. Cuma apa pekerja-pekerja yang menggali kubur tu memang diorang sampai petang aja. Asyik. Ya. Lagipun kalau apa malam kan bagi kita lah kan dia banyak kata orang tu mengganggu ketenteraman kubur lah kita cakap. Betul lah. Aku pun dekat Malaysia ni pun kadang aku tak faham juga. Memanglah baiknya disegerakan pengebumian tu. Disegerakan. Tapi kalau waktu malam aku rasa macam tidak berapa bersesuaian dengan semangat usul fiqh tu yang sebenar. Itulah tu kan. Lain negara lain apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan kan. Sekarang pun kita tak benar pergi apa menziarah ke kubur di Singapura. Sampai 1 Jun. Tak dibenar. Ada orang jaga. Pintu masuk kubur semua ada orang jaga. Kalau ada orang apa yalah kehilangan ke kan. Dia tak boleh melebihi 10 orang yang boleh datang. Tu yang ada yalah ada kawan-kawan kan tak dapat apa kata orang apa menziarahi melayat pakciknya ke apa saudara mara kan. Kerana khas khusus untuk 10 orang je yang keluarga-keluarga terapat je. Dia akan cek di pintu dia akan cek IC semua. Asalnya sini pun lebih kurang sama lah. Jadi sebagai seorang pencipta lagu, macam manakah engkau menggunakan tempoh apa kau nak panggil circuit breaker kita panggil PKP? Itulah satu ruginya kan pasal semua nak ikutkan barang-barang aku semua ada di KL dan aku start kat Singapura. Aku macam aduh, dan kat sini pun studio pun tak boleh pergi. Aduh. Jadi aku patah kaki lah macam kalau kat rumah KL ada benda kan boleh lepak kat tempat studio semua. Ingat kat sini pun boleh buat cakap okeylah boleh lah tak nak buang masa kan. Sekali studio pun tak boleh pergi tu yang aku macam patah kaki. Jangan jawab patah kaki, patah tangan semua macam aduh, apa nak buat ni kan. Memang habislah. Habis. Sebulan 2 tak dapat. Tak dapat lepaskan. Tak dapat, memang tak dapat. Jus kreatif tu. Bila cuba kan dengan muzik pun tak dapat juga. Dia punya suasana lain. Pasal aku tak suka buat kerja kat rumah sebenarnya. Rumah untuk aku tak tahu macam kalau ada orang suruh boleh ada orang suruh buat lagu kan, aku tahan. Kau nak aku buat lagu, okey aku boleh datang studio, aku boleh buat. Kalau kat rumah aku tak buat. Macam idea tak akan keluar punya. Macam dah biasa dengan suasana studio. Bila kat studio kita boleh dengar kuat kan. Tu yang idea datang kita boleh layan muzik. Kalau kat rumah aku tak tahu Rumah tempat berehat je. Rumah tempat berehat. Tempat tak nak dengar muzik pun kat rumah. Betul. Working class composer, working class performer lah kira. Dia
Kalau macam dulu okey, dulu macam mula-mula baru kan, wah semangat, okey kat rumah mesti ada idea gini-gini, tapi dah lama kelamaan aku cuba buat kat rumah. Hanya dalam 10 lagu tu, kalau ikutkan dalam 10 lagu, satu lagu je aku boleh buat kat rumah. Dan aku aku sekarang macam orang nak buat, orang kalau hantar muzik lah, tak payah hantar lah, aku tak dengar punya. Kau nak aku boleh pergi studio terus rekod. Itu macam aku dah biasa kan, dah biasa daripada 7-8 tahun lepas. Okay, nak pergi studio kita rekod. Dah jangan buang masa. Nak bawa balik rumah ni, nak fikir-fikir ni kan. Memang best. Patutnya macam tu lah kena buat. Jadi dia semangat studio lain kan. Ya. Lepas tu kita pun masa tu lah kita fokus untuk kerja kita, betul, idea kreatif kita semua kan. Jadi kita dah tahu kan, bila kita dah ada okey, hari aku kena pergi studio. Jadi fokus aku kat studio je. Apa-apa masalah semua tinggal. Bila kat rumah ni kan kadang-kadang kan nak tulis ni nanti adalah telefon, adalah ni kan. Bila kat studio kita dah tahu. Handphone kita vibrate dah. Fokus kita kat studio. Kalau kita kasih diri, macam aku selalu kasih diri aku masa kau dalam studio. Okey, dalam 2 jam aku mesti kena habis. Macam itu. Betul. 2 jam je, paling tinggi 3 jam, tak lebih. Lebih pada tu dah ke lain dah. Ya. Dia ke lain satu, yang satu lagi memang tak ada benda kat situ. Memang tak ada benda. Lagi aku tak suka macam kita datang studio, kita borak-borak, tak ada borak-borak. Kasih aku dengar lagu, aku nak habiskan. Dan lepas tu nak borak, boleh borak. Betul. Macam mana segala ni bermula? Pada kau? Aku daripada zaman rock tu lah. Kalau ikutkan daripada zaman rock, memang aku minat menulis. Cuma zaman rock ni unik dia apa, pasal dulu time zaman kaset ni kan, dekat cover album dia tak ada lirik. Dulu. Zaman kaset dulu. Zaman kaset. Jadi bila kita nak dengar ni kan, kita kena tulis. Dengar satu-satu, forward, rewind, forward, apa ni kan. Dan bila kita dah dapat semua tulisan tu, kita baca, kita nak fahami apa yang, kebanyakan lagu-lagu cinta ni senang faham. Tapi ada yang bila dah diselitkan kata orang tu, bunga-bunga, dia punya puisi gini-gini kan. Dah ke depan ni kan, macam mana dalam masa tu, macam dari situ aku minat menulis kan, macam mana orang yang tulis ni boleh fikir ke depan ni kan, macam jauh ke depan ni kan, dengan susah. Dari situ aku baru minat. Dan dalam masa yang sama aku belajar macam mana bila kita tengok cerita P. Ramlee kan. Kalau kita dengar lagu-lagu P. Ramlee, semuanya melodi dia catchy, tapi seni kata dia tak berat. Dari situ aku belajar macam mana dia senang faham. Bila kita dengar senang je dapat tangkap kan. Kalau kita dengar lagu-lagu P. Ramlee kan, dari situ dengan tak kira lah dia nak buat lagu kelakar ke, lagu slow ke, lagu irama asli ke, tetap dia punya seni kata tu wow. Ya. Sampai. Dari situ aku minat menulis semua. Dan bila dalam masa yang sama ada satu tahap tu aku involve DK Barat di Singapura. Serius? DK Barat. Aku ada DK Barat situ. Power dari itu lagi. DK Barat lagi menambahkan lagi macam mana kita nak, pasal DK Barat ni, pertandingan DK Barat di Singapura lain daripada di Malaysia lah kan. Kita diberikan tema. Taruhlah satu tema ni, taruh budaya lah. Macam mana kita nak kupas tu supaya seni kata kita tu tak sama macam orang. Apa yang kita nak berbual pasal budaya. Budaya ni pun kata orang tu banyak yang kita boleh cakap kan. Dari situ lah aku belajar. Cuma masalah ada aku ni, aku tak suka baca buku. Penat? Aku tak suka baca. Orang cakap baca buku ni lah, bagus lah baca buku. Aku tak suka baca macam buku macam cerita gini. Aku cuma minat kamus. Memang orang cakap aku suka baca apa, aku suka baca kamus. Walaupun boleh hari-hari pun boleh muka surat yang sama juga, aku tetap akan baca. Lagi satu aku suka peribahasa. Aku suka pantun. Ni 3 buku yang paling aku favourite dah. Sorry, ini disebabkan sistem pendidikan di Singapura itu sendiri ataupun aktiviti luar daripada persekolahan?
Ni terus terang ni aibkan diri sendiri Kalau kat sekolah aku tak belajar buku Melayu, tak ada buku Melayu. Cuma apa yang tu pinjam je. Jadi dan bahasa Melayu ni aku suka karangan sebab kita boleh menipu karangan. Menipu. Karangan kita boleh menipu, kita boleh panjangkan cerita kita lah gini. Kita boleh create cerita. Dari situ aku minat macam buat-buat cerita ni semua kan. Faham. Kalau dari segi bahasa. Kalau nak belajar betul-betul kalau dari sekolah memang terus terang aku memang tak belajar. Boleh dikategorikan dalam tak belajar. Yalah. Cuma mungkin time masa sekolah tak tahu. Mungkin aku ada tu. Yalah, semua orang diberikan sikit kelebihan kan. Aku ada daya kata orang penghafalan, peringatan yang kuat lah. Jadi kadang-kadang bila aku baca satu word ni sampai bila aku boleh ingat sampai bila-bila. Itu yang kata orang tu kadang-kadang bila termasuk balik this is gifted lah. Aku sendiri tak tahu nak explain pun aku pun tak tahu. Betul. Lagipun dalam Dikir Barat aku yang menulis, jadi aku yang jadi Tok Karut. Tok Karut ni tugas dia lagi mencabar. Kalau Tok Juara dia nyanyi satu lagu je. Sebenarnya aku tak tahu sangat Dikir Barat ni. Okey. Tok Juara ni dia ada Tok Juara, Tok Karut. Okey. Tok Juara ni selalu okeylah ni dia selalu menceritakan macam apa sinopsis tema yang dikasih. Tok Karut ni tugas dia pecahkan apa semua. Jadi dalam tugas Tok Karut ni kadang-kadang ada 4 ke 5 macam cerita yang dia nak ceritakan. Dan setiap 4 ke 5 macam tu lain-lain melodi. So kita kena hafal lirik dia, kita kena tahu melodi dia. Dan akhir selalu Wabulan lah, tu lagu wajib lah untuk Tok Karut. Jadi dari situ kita kena penghafalan kita kena top lah. 200%. Dahsyat tu. Dahsyat. Lagi satu Dikir Barat bagus pasal kita nyanyi live. Kalau salah kat situ juga. Dia tak ada nak repeat. Potong markah. Penghafalan tak bagus, potong markah. Suara sumbang, potong markah. Melodi salah, potong markah. Dia punya lagu dan lirik dia tu memang fix dah, memang dah ada lagu melodi ni atau kita kena buat sendiri lagu dan melodi? Kita kena create sendiri. Daripada lagu Tok Juara sampai Tok Karut, hanya lagu Wabulan aja sama. Dia punya melodi pun kita kena create, kita kena create. Lirik pun kita kena create. Lepas tu ada patah lagu. Memang dari situ aku belajar cara penyusunan ayat kan, cara tu lirik macam mana. Lagi important rima lah. Budak-budak Dikir Barat ni memang terror rima. Okay, kita pernah cakap pasal ni. Memang benda ni aku nak borak dengan kau tadi juga. Rima kejap Rima. Sebelum kita pergi situ, Dikir Barat ni boleh buat macam freestyling tak? Boleh. Memang dulu kat Kelantan dulu terkenal dengan freestyling dia. Freestyling dia bukan macam freestyling dia boleh sampai berjam-jam dulu kat Kelantan. Kalau orang Kelantan je tu, kalau dulu-dulu kan dia punya freestyling dia tak ada tapis-tapis. Jadi boleh buat gaduh dulu kat Kelantan. Aku pernah tengok. Aku selalu pergi Kelantan dulu nak belajar Dikir Barat. Kadang sampai 3-4 jam, sampai pagi pun ada. Jadi aku respect orang Kelantan ni. Dia boleh susahnya. Okey, kita taruh ada satu spontan ni pakai karut Kelantan. Karut Kelantan ni maknanya ritma dia tengah dengan akhir kena sama bunyi dia. Ini tengah tu. Okey. Wow. Lepas tu? Itu yang bayangkan bila kita spontan kita kena cepat tangkap. Kalau kita seorang lain. Kalau kita macam battle. Macam duo ke apa, dia ada duo. Jadi yang satu jual ni beli, satu jual ni beli. Jadi kita kena maintain yang tengah dengan akhir tu macam mana. Sorry. Tengah dengan akhir tu maksudnya okey, macam selamat petang saudara dan juga saudari. Macam okey, hari ini apa khabar? Harap semua baik hati. Saudara, apa khabar? Saudari. Selamat petang saudara dan juga saudari. Hari ini apa khabar? Harap semua baik hati. I tengah a.
Dekat situ macam tu. Itu yang Ni memang latihan yang bagus memang latihan. Cuma bahasa Kelantan dengan bahasa Melayu beza macam. Bagi aku bahasa Kelantan ni dia more tu macam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kita boleh rhymingkan apa-apa asal dia punya dengar dia macam sama, okey. Tapi kalau bahasa Melayu macam apa, aku dah biasa dengan macam okey, apa macam kalau kita taruh apa Ona okey, nak 20 tahun. Aku rasa seperti sudah berkurun-kurun dari kota ke dusun, bukit dan gunung, kehidupan naik dan turun. Kalau kita dah biasa, budak dikit balik dah biasa dengan on. Macam kalau bahasa Kelantan dia boleh macam apa, saudara, apa khabar? Asal ada A. Kalau dikit barat dia banyak ikut betul-betul. Kalau apa, hujung, UNG, semua UNG. Itu yang kata orang tu dunia cabaran lah. Pasal bahasa Melayu ni suku kata dia tak sama dengan Inggeris kan. Inggeris pun lain. Ya. Macam bahasa Inggeris I. Melayu saya. Dah ada 2. Ya. I 1. Suku kata itu dia. Suku kata dia. Bahasa Melayu panjang. Itu cabaran lah. Dan bahasa Melayu kalau nak buat rima keuntungan dia ada imbuhan kata tu. Ya. Aku rasa kau lagi expert ni. lagi expert. Pasal aku tak belajar cara kata orang tu cara keseluruhannya macam yalah diorang kan bahasa Melayu ni ada dia punya peringkat okey macam gini dikatakan apa kata orang apa oksimoron lah apa metafora gini-gini dia ada dah kalau kita belajar kan kalau semua ada kan apa gini macam kita kan apa penulis jalanan kan jadi apa yang kita tulis itulah kita tak ada macam okey ni aku tulis cuma aku suka pakai bahasa macam satira. Dia macam ada 2 makna gitu. Dulu kita ada borak pasal rima kan. Rima. Betul aku tengok cara kau buat rima tu macam mudah aje. Macam senang macam flowing je. Aku memang banyak nak tanya macam mana kau boleh dapat benda ni? Apakah rupanya Dikir Barat salah satu latihan. Punca dia Dikir Barat. Kerana pasal kita kalau ada apa sebenarnya susunan ayat tu dalam Dikir Barat tu kita kena betul-betul pasal ada yang adil dalam seni kata, ada yang memang expert dalam seni kata yang mengadili kita tu. So dia akan tengok betul-betul cara kita menulis macam mana. Itu kalau kita gunakan bahasa biasa ada yang bahasa kiasan lagi. Bagi aku yang macam banyak aku cuma pakai bahasa biasa tapi banyak yang lagi bagus dalam penulisan Dikir Barat kat Singapura ni dan kadang-kadang aku pun wow. Sampai sekarang aku dah wow, macam mana kau boleh fikir macam ni? Macam ada buat lagu daripada cerita dia apa dah macam Air Mata Penyu je. Air Mata Penyu dia boleh buat cerita pasal Air Mata Penyu. Tapi bila aku tanyalah bila aku tanya apa cerita dia bila kita tengok kan penyu dia bertelur dia mengeluarkan air mata. Kenapa dia mengeluarkan air mata? Dia tak tahu apa akan jadi dengan anak dia nanti. Kalau kita tengok ratio anak-anak penyu ni kan dalam 10, 1 je yang hidup. Jadi dia rasa sedih. Itu dah boleh jadi cerita. Kebayangkan diorang punya visi tu dalam thinking. Tak tercapai aku. Sepatutnya sebagai penulis inilah kita punya sikap Kita kena ada kebolehan untuk mengupas benda yang macam tu. Betul. Kupasan tu. Sekarang tak ada kupasan. Sekarang kita pun tak tahu apa. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia nak kupas pun kita tak tahu. Apa benda nak kupas pun tak tahu. Betul. Macam dulu kita tahu lah macam even lagu-lagu rock dulu pun walaupun seni kata dia apa biasa bagi kita tapi dia ada banyak makna. Ya. Kita tengok bila kaji dia bukan lagu cinta ni bila kita ni bukan lagu cinta ni sebenarnya ni cinta lain ni. Itu yang
aku respect lah penulisan orang-orang dulu kan. Cakap diorang dah jauh lah. Sebab tu sampai sekarang pun kita tak boleh sampai lah. Pasal diorang dah fikir 10-20 tahun ke depan. Ya. Betul. Masalah itu pun mungkin jadi masalah kita kot. Sebab diorang dah sampai dulu. Jadi mungkin apa yang diorang dah sampaikan tu dah terlampau tinggi dah, kemuncak tinggi, dah. Terlalu tinggi. Kita nak pergi situ mana ada ceiling lagi lah. So, kita kena pergi jalan lain. Jalan lain. Betul. Itu jalan lain. Sekarang pun kita kena adapt dengan pendengar-pendengar generasi baru kan. Macam mana nak kata orang nak kasih orang suka. Itu yang dulu tak ada. Pasal dulu kalau orang suka rock, semua orang majority suka rock. Dia takkan pergi dengar lain. Lepas tu baru cuma macam aku rasa kita dua beruntung lah kerana kita dilahirkan dalam zaman rock kan. Bila pop ye dengan nak pupus, rock ambil alih. Jadi kita boleh dikatakan semua genre muzik kita dah tempur lah. Pop ke, blues ke apa kan dulu. Dulu lagi susah kan. Kita kena order, kalau kita kena order kaset lah, kena tunggulah kat radio keluar lah gini. Sekarang semua dah ada kan. Betul. Dulu kita orang kena tunggu, kita dulu ada kat Malaysia ni ada pilihan FM stereo, pilihan bersama. Dia pukul 9 selalu dia start tau. Setiap hari Isnin hingga Jumaat lah. Jadi di sebelah siang tu di surat khabar dia akan bagi tahu lagu apa yang dia akan main malam tu. Aku dah lagu surat khabar update dulu lah. Update dulu. So kita bila siang kita baca malam ni lagu ni. So malam nanti bila malam nanti kita dah sedia, kita tunggu rekod lah. Bila lagu tu keluar kita rekod. Betul. Macam dulu pun Dikir Barat pun ada. Radio Dikir Barat ada pertandingan Dikir Barat dalam radio. Tu yang tiap-tiap hari Khamis tu masih ingat. Kalau kita aku tunggu rekod. Macam tu. Pasal aku suka Dikir Barat pasal yang dulu yang nyanyi semua orang-orang yang dah berusia. Dia orang-orang muda tak ada. Orang yang berusia. Jadi bila diorang nyanyi, dia dengar nyanyian tu ibarat mengaji. Dia ada dunia taranum mengaji dia dalam nyanyi. Tajwid dia semua. Tajwid dia ni sedap bila walaupun lagu cinta dia kita sedap. Sekarang dah tak ada dah, dah susah dah. Betul lah. Unik lah. Unik. Dan seperkara lagi betul generasi kita dulu dengar lagu, lepas tu lirik mana nak cari, mana ada internet ke apa. Kena dengar berulang-ulang kali, catat. Dan 40% daripada apa yang kita catat tu salah, betul. Salah. Betul. Dengar lain, tulis lain. Dah 20 tahun, 30 tahun kemudian ada internet baru kita tahu. Baru lain tahu. aku nyanyi dulu. Itulah. Tapi baguslah. Jadi bagi aku tu korang latihan yang bagus lah kan. Kita tulis, kita dengar, kita tulis lah. Jadi dia cepat masuk. Untuk penulis macam kita ni macam kita dah dengar lah ni semua. Apa kau nak tulis, kita dari dulu kita dah tahu kan. Betul. Bila aku sekali-sekala ni aku kadang-kadang aku dengar, aku salin balik lirik tau. Tulis balik dengan tangan. Mengikut teorinya kalau kita tulis dengan tangan tu dia lagi ada kesan yang lebih baik pada otak kita berbanding dengan type. Okay. So kadang-kadang aku tulis lirik, kadang aku benda yang aku baca aku salin balik dengan tulisan. Jadi kononnya segala motor work dia ke apa, kita otak kita lebih memahami. Dan yang paling aku notice sekali ialah kita dapat memahami cara orang tu punya, cara penulis tu berfikir. Kenapa dia strukturkan kata-kata yang macam ni. Sekali-sekala aku akan praktis tulis balik dengan tangan. Aku yang paling takut apa tau? Kepupusan idea. Tak ada apa lagi nak tulis. Tu kata orang apa dalam bahasa Inggeris, writer block. Writer's block tu memang aku takut. Memang. Tapi dulu aku buat macam itu, tapi sekarang aku tak tahu, macam aku tak boleh tulis. Macam aku pergi studio, nanti orang dengar, okay Dali kau masuk part rap gini kan. Nanti aku dengar ini, aku cara tak langsung tulis dalam otak tau. Macam tu tulis dalam otak, then okay bila aku dah dapat, okay kita rekod. Ni rekod lah, kita rekod, aku try.
Okey, kita buat balik. Okey, aku rekod. Jadi dalam masa yang sama aku secara tak langsung aku boleh hafal semua dan aku boleh dapatkan rap melodi dia sekali. Aku rasa aku faham. Ah. Aku rasa aku faham. Jadi itu kira macam spontaneous juga, macam aku dengar dalam ambil masa 10-15 minit aku dengar muzik dia gini. Dia macam kadang-kadang berbual dalam hati lah kan. Rap dalam hati tadi. Dalam Wow. kepala otak ni dah tulis lah. Dalam kepala otak ni dah tulis. Okey, apa aku nak buat gini. 2-3 bar. Okey, aku masuk 2-3 bar. Okey, aku dengar balik. Okey, 2-3 bar. Okey, aku buat lagi. Lepas tu, okey, aku sambung lagi 2-3 bar. Kalau rap tu dalam 8 bar, aku buat macam itu lah. 8 bar. Dan dah habis semua, aku buat semua balik. Aku dah hafal kan. Dan secara tak langsung aku kena hafal. Semua yang aku tahu aku kena hafal. Aku buat balik. Dan aku double lagi semua. Kau tidak jot down keywords pun tak ada Tak. Tulis keyword tak ada. Semua kau Tak simpan ada. dalam tu je. Semua Okey, simpan. Okey, aku memang aku tak tahu. Aku memang langsung tak tahu. Tak ada pengalaman tengok tau. So, okey, nanti melodi tu dia akan tinggalkan satu bahagian untuk kau buat Satu rap. bahagian. Bahagian ni biasanya 16 bar. 8 ke 16. 8 hingga 16 Dan melodi dalam 8 hingga 16 bar tu ada ke tak ada? Kadang-kadang ada. Kadang-kadang Aku keluarkan melodi ni dalam rap tu aku akan letakkan melodi. Dia bukan macam rap aja lah. Kadang-kadang terus alih-alih tengah rap tu boleh aku taruhkan melodi. Tapi lagu yang kau dengar pada asal tu sudah ada melodi, dia ada bagi melodi ke ataupun dia biarkan kosong je? Dia biarkan kosong, dia tak ada apa, dia tak kacau aku. Tempat rap tu dia tak kacau. Okey. Contohnya dia ada verse melodi dia kan. La 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 la. Apa tu dia biar 8 bar. 8 bar. Je, Kosong. Ketak. Gentak. Ketak. Dan macam tu. Lepas tu nanti kau akan masuk, kau kena buat melodi, kau kena buat cadence dia lah ya. Ya. Asyik terlepas. Lepas tu di masa yang sama kau kena ayat lah. Ayat. Dalam masa yang sama. So aku akan dengar kan dalam 10-15 minit yang tempat kosong tu kan. Okey, suruh dia replay kan. Gini okey, dengar tu. Okey, aku masuk dengan tak lari pada topik lah kan. Apa yang lagu tu, tema lagu tu lah. So dari situ okey, macam aku try okey kita try. Kalau 8 bar mungkin aku try okey 3 bar atau 4 bar. Okey aku try rap 4 bar ke dengar. Okey, ni aku buat kasih tight lagi. Aku buat 4 bar, lepas tu dah okey baru aku buat lagi 4 bar. Kalau dalam masa yang sama aku dah hafal lah. Sampai aku rap tu aku hafal. Jadi aku tak lupa susunan ayat dulu kan. Bila nak stop, bila nak ni. Jadi aku kena hafal cepat. Pasal nanti aku akan double up dia punya rap. Double up maksudnya apa? Double lah, sama juga. Kadang-kadang aku pakai key tinggi, kadang aku pakai key low. Jadi aku kena tahu bila nak stop. Macam tu macam tu. Kalau kau nak suruh aku explain, aku memang tak boleh explain pasal aku dah biasa macam tu. Aku faham. Ini betul-betul art lah. Ini betul-betul baru kau craft kau hone kau punya craft tu. Kau asah punya craft tu. Setiap kali ada percubaan macam ni ialah setiap kali itulah latihan dan peperangan. Betul. Di masa yang sama kan? Aku pernah rekod dengan Datuk Jamal. Datuk Jamal Abdillah ada satu lagu lepas time tu aku tengah lepak-lepak, so Cik Mok call, Cik Mok Warna Music call. Andali boleh turun studio tak nak kasi dengar lagu Abang Jamal? Ya turun studio. Dan tu kat lain studio kau tak silap. Lepas tu dengar gini-gini. Terus diorang cakap, okey lah ni tempat kau rap, nanti kita benakan CD, kau bawa balik. Tak payah, kita rap sekarang. So bila aku dapat dengan melodi dengan semua gini-gini, tugas aku dah siap dalam masa 40 minit dah siap lah. Aku punya rap semua part. So rekod semua. Tu Datuk Jamal sebelah tanya, kau tak tulis Datuk Jamal. Tak dok, saya tak tulis. Saya bantai je. Itu pengalaman rekod dengan legend lah. Dahsyat tu. Semua orang rappers macam ni ke ataupun setiap orang lain-lain? Engkau seorang macam ni, kebanyakan macam mana? Tak tahu bagi aku yang macam ini ultimate memang terror macam ini. Dia dulu hebat, freestyle semua dia hebat. Dan lain aku tak tahu
ada, aku tak tahu yang lain pasal aku belum banyak bekerjasama pasal masa kalau kita rekod lain-lain, aku masuk studio aku dah habis pak aku belah yang lain dia hari lain. Okey. Mungkin kalau tanya producer yang hip hop lain mungkin orang akan tahu lah. Siapa yang rekod macam santai macam tu masuk studio rekod pak. Banyak mungkin tanya producer hip hop dia tahu dah boleh lagi. Kalau secara peribadi aku tak nampak lagi mungkin ada orang boleh tulis, boleh record on the spot, dia tulis dia boleh record on the spot. Ada orang ambil masa 2-3 hari. Tapi kau punya teknik ni memang betul pada aku inilah dia cara mencipta art seni kan. Kau betul-betul macam kaki pancing je. Kau datang dengan umpan kau pergi ke laut dalam tu, kau tengoklah apa ikan kau boleh dapat hari ni. Betul pancing. Umpan kau ialah pengalaman yang kau telah timba selama ni, perkataan yang kau telah tempuh selama ni kan. Kau pergi studio dengan bawa umpan kau tu kan. Lepas tu okey, kasih pasang lagu tu. Dengar, layan, angguk-angguk. Pam, pukul. Okey, engkau ada perangai tak? Okey, macam mana Engkau ada perangai tak macam aku Kalau aku tulis, ini pen yang aku kena pakai. Okey. Pen jenis ni, lepas tu aku ada color-color aku yang berbeza. Selalunya aku ada hitam, tapi PKP ni pen hitam aku semua dah habis. So aku tinggal biru je. Okay. Merah ni dia ada tugasan dia sendiri. Ini aku. Tapi macam kau kan, kau nak pergi studio, kau ada perangai-perangai macam tu tak? Macam seluar dalam yang tertentu kau kena pakai ke? Jangan mandi hari ni ke? Ada tak perangai kau tu? Tak ada. Kau boleh elakkan nak rekod malam. Aku tak suka rekod malam sebenarnya. Iya. Kau ni lain lah. Orang semua nak rekod malam. Aku suka lagi bagus bila aku dah bangun tidur, dah cukup tidur, mandi, keluar pergi studio tu rekod. Macam kita masih fresh lagi. Ya, betul lah. Pasal kalau malam kan kadang-kadang dia sifat dia lain. Kan dia malam ni aku tak tahu macam orang cakap idea ni malam baru keluar. Bagi aku dia tak ada. Bagi aku kalau dia nak keluar, dia keluar, dia tak kira malam ke siang. Betul. Lagipun siang hari ni bagi aku bagus macam dia terang. Jadi kita macam kita punya penglihatan semua fresh. Fresh ya. Betul. Kadang-kadang malam kita dah habis makan malam, kita dah penat dah. Betul. Bagi aku macam malam ni untuk otak kita berehat lah. Siang kita bekerja. Lepas tu bila orang tanya rekod lah, lagi siang lagi awal lagi bagus. Pagi baru aku boleh rekod, tak ada hal. Betul. Aku borak dengan siapa dah, dia cakap macam baru-baru ni aku dah borak. Mula-mula dengar Joe Wings cakap pasal JS Kevin. Dia cakap nak bikin benda pagi-pagi, awal bangun tidur pagi tu buat. Itu yang idea datang banyak dan fresh. Betul. Aku percaya tu semua. Dia tengok macam kalau Eminem lagi teruk. Eminem 9 to 5. Betul. Dia pukul 9 dia masuk, dia rekod apa dia rekod, lunchtime dia stop makan. Working class. Lepas tu makan sambung, kalau pukul 5 habis ke tak habis, dia stop. Besok dia sambung balik datang 9 to 5. Disiplin. Kita kena buat macam tu lah betul. Pasal malam ni bagi aku important untuk kita punya body ni semua untuk rehat. Pasal siang kita dah kerja. Siang kita dah kerja. Jadi kalau siang kita kerja, malam kita kerja, dia akan kadang-kadang kesihatan kita terganggu lah. Penat. Bila kita penat, kita tak boleh keluarkan apa-apa idea. Sebab tu kita macam respect kan orang dulu kan, bila bukan zaman moden, diorang kena rekod kalau dengan by track kan. Satu salah kena all over again. Satu salah buat balik. Dulu aku pernah rekod di Barat macam itu lah. Nyanyi salah, buat balik. Main gendang pun salah, buat balik. Kan? Kadang sampai ke pagi. Dunia penat tu tak terkira lah. Itulah. Tapi
banyak juga yang muzik, aku tak tahu kenapa musician kebanyakan lebih suka kerja malam. Malah ramai daripada kawan-kawan kita yang malam ialah waktu diorang mata terbeliak, siang diorang tidur. Memang Aku susah. walaupun hantu malam kan, kau jumpa aku kan, tapi aku suka buat kerja siang. Malam ni untuk aku lepak. Macam kau jumpa aku, okey malam tu untuk aku lepak, Betul, bual-bual, dah tak ada betul, muzik dah. Malam dah tak ada muzik dah, muzik dah betul, habis dah. betul, betul. Ya, Kan, dan lain orang lain cara dia kan. ya, mana yang works lah. Mana Apa-apa yang cara works. kali kau nak buat, kau pakai, kau buat lah. Betul. Uh, tapi kerja kreatif ni best lah. Aku dah banyak kali Memang. sebut. Dia macam bikin magic lah. Magic, ya betul. Tak tahu apa ayat lain nak ganti daripada magic tu. Dia macam magic, puzzle. Uh, Ni apa gini. Kan. Betul Macam, puzzle kan. Kau solve satu misteri tu. Macam rappers kan, macam aku tak buat muzik. So bila orang ada muzik kosong, okay Dali, bila aku pergi studio nanti dia kasi dengar muzik. Jadi aku kena berbual dengan macam muzik tu berbual dengan aku. Okay, kau kena buat topik ini, kau kena gini. Okay, yang part gini, muzik ni gini, kau kena tukar. Jadi bila dia dah berbual kan, dah dapat 50%, okay, aku dah boleh record. Mungkin boleh record. Okay, aku record chorus dia dulu. Dah dapat chorus, baru kita record verse. Dari situ baru kita bincang pasal muzik dia. Okay, ni kurangkan sikit, ni gini. Jadi kita dah tahu macam dia jalan cerita dia, muzik pun kena ada jalan cerita, betul tak? Jadi bila dah combine dengan melodi kita dengan lirik kita, dia kena satukan barulah jadi lagu. Tapi banyak budak sekarang dia dari rappers dia dah tulis ada lagu, okay, dia rap je. Jadi dia punya, kata orang tu, dia punya seni tu kurang. Pasal yelah, kalau kita dengar sekarang-kadang muzik dia sedap kan, dah masuk melodi dah jadi tak sedap. Jadi kita macam tak adil dengan orang yang buat muzik tu kan. Bagi aku kena respect orang yang buat muzik tu dah besar payah, kita tak tahu dia tak tidur kadang-kadang satu malam tak tidur untuk buat muzik untuk kita, dan kita pun kena buat setanding lah dengan apa yang kalau tak lagi lebih lagi bagus. Ya. Betul. Kalau kita buat lebih lagi daripada dia pun akan menyukainya. Dia pun lagi semangat. Betul. Macam zaman dulu kita kena ikut producer kan. Okey. Apa saya buat, ikut. Tapi zaman sekarang tak boleh. Producer pun kena bincang dengan artis yang nyanyi tu. Okey, saya nak awak macam ini, tengok. Dia pun kena tahu apa kekuatan dengan kelemahan penyanyi tu. Jadi pasal at the end of the day, penyanyi tu yang akan nyanyi, bukan producer. Yeah. Betul. Sebab tu aku kadang kalau buat lirik kan, aku lebih suka buat lirik dengan producer daripada dengan penyanyi. Betul. Sebab apa, dengan producer ni, aku bagi macam ni, apa yang aku rasa bagus, aku bagi pada producer. Jadi penyanyi dia tak boleh nak bangkang kadang. Kalau buat dengan penyanyi, susah nak nyanyi kan. Bagi pada producer, penyanyi kena akur je. Senang susah balik Ya. Tapi cakap pasal cara kau bekerja ni, lirik nak dapatkan ayat dia satu bab, melodi dia macam mana? Aku macam melodi rap ni macam mana kau nak hafal dia punya cadence dia panggil ni. Lepas tu macam mana kau nak dapat, macam mana benda tu? Macam time aku start dengan Ali fikir, sebenarnya aku tak ikut law dalam bahagian muzik. Kalau muzik kita ikut 8 bar kan. 8 16 bar dia ada baring dia. Macam bila aku start aku tak ikut. Kalau bahasa Melayu ni, pasal sebab tu bahasa Melayu ni dia ada suku kata dia lebih. Jadi bila kita nak matikan, taruhlah kalau nak matikan dalam 7,5 bar tak sampai 8 bar, aku matikan. Suka hati kau je. Suka hati aku. Jadi bila kita main sambung-sambung jadi bila sambung dia tak kalau orang betul-betul kira dia akan ni tak cukup bar ni, mati. Terlebih ke? Bila orang dengar okey. Kan bila dia betul-betul kira bar, itu yang unik dia bila kita buat muzik kan, bukan muzik buat kita. Iya, betul. Dan betul, macam mana kita nak, kadang-kadang melodi ni masalahnya
sama melodi tu. Dia kelihatan macam kelihatan macam sama. Sebab apa? Aku tak tahu macam mana nak explain. Macam mana cara kita nak keluar daripada Macam okey, aku susah nak explain. Macam okey, taruh bila dulu aku dapat melodi angguk-angguk kan, muzik dia dah ada kosong lah. Bila angguk-angguk ini terus dah. Lepas tu baru keluar lirik dia. Angguk-angguk geleng-geleng ikut tunjuk iya. Dia macam sama-sama terkeluar. Jadi bila kita dah dapat at least 2 bar of the melody kan, kita tengah nak sambung je. Lepas tu baru kita fikir lain melodi. Dia kalau nak explain memang susah. Faham. Betul. Dia takkan duduk kat rumah kan. Aku tak boleh macam itu. Betul lah. Dia kena pergi studio. Studio juga. Medan pertempuran kita. Medan pertempuran. Aku dah tengok macam-macam cara orang buat muzik. Rap aku belum pernah tengok lagi. Rap. So far yang pernah buat daripada scratch dengan aku Abang Bel. Abang Bel. Kita pernah buat lagu daripada scratch. Banyak aku buat daripada scratch. Okay. Kalau aku datang, dia akan tanya, "Dari nak buat lagu apa?" "Tak tu, abang fit saya lah." Dia fit dengan guna piano je lah. Dia kan kau dah piano ini, nanti ada certain part dia main. "Okay bang, ni stop. Saya nak macam ni, nanti dia main, aku keluarkan melodi lah terus dengan lirik. Buat chorus. Nanti lepas tu, okay kita buat next part. Okay, dia dah kasih betul. Kadang-kadang sampai 8 jam lah untuk buat satu lagu. Tapi challenging lah. Lagipun dia perfectionist. Ni salah ni lagi, tak boleh ni gini. Ni sikit. Bagi aku dah habis tugas aku, lain tugas kau lah. Betul lah. Kadang-kadang tapi kita kena duduk je pasal kita buat daripada scratch kan. Itu yang so far aku pernah buat dengan Abang Bel daripada scratch kan. Sampai pagi kita buat lagu. Macam Sahabat Dalam Tubuh lah. Lagu satu yang aku dengan Mawi, Sahabat Dalam Tubuh, daripada scratch lah. So dalam satu lagu Sahabat Dalam Tubuh tu, dia ada 5 macam punya kata orang tu tempo. Sahabat Dalam Tubuh tu. Kenapa satu buat lagu itu? ada 4 kali. Pasal aku nak ceritakan kan. Jadi nak ceritakan dengan suara Mawi masuk, suara aku masuk dengan chorus dia. Nanti terus batal balik slow. Dia ada 5 macam tempo lah, kalau tak silap aku. Tak ramai orang tahu lah. Bila orang tengok tempo je baru orang tahu. Tu yang unik dia lagu Sahabat Dalam Tubuh lah. Kau boleh hafal ke kebanyakan lagu-lagu ni semua yang kau dah rekod? Boleh hafal? Lagu-lagu Ali Fikir aku masih boleh hafal. Bila keluar muzik dia je aku dah macam dah naturally dah boleh terus. Macam tu Kalau sekarang kau suruh aku tak boleh lah. Kalau dengan ada muzik dia dah keluar je kau. Dah. Dia nyuruh dah masuk. Dia dah jadi muscle memory ke apa muscle. Betul. Daripada perbualan aku dengan ramai-ramai penyanyi-penyanyi lama, veteran kan, especially rock ni lah kan, yang mana diorang ada lagu-lagu hit pada tahun 80-an, 90-an. Lepas tu bila dah usia dah 50-an ni, diorang buat album, lagu-lagu baru, tak ada satu pun lagu diorang boleh hafal lagi. Jadi dia punya repertoire bila dia perform, dia akan main lagu-lagu lama je lah, lebih banyak. Dan lagu-lagu baru ni sekali-sekala je diorang main lagu-lagu baru. Itu pun memang lah kena ada dia punya kat monitor dia ke, ataupun kat belakang dia monitor. Dan kalau ada tulis lirik pun dia tak kena melodi, dia tak boleh tangkap sangat, dia tak boleh ingat sangat. Betul. Aku tak tahu Jadi aku tak nak sebut nama, tapi kalau cakap veteran-veteran berapa banyak lagi yang veteran kan. Jadi justru tu lagu-lagu dorang, album dorang yang terbaru dorang takkan perform sangat. Dia tak boleh hafal. So dia akan balik kepada lagu-lagu zaman kegemilangan dia je lah. Tu kalau kena rap macam mana tu? Itulah dia. Lagi banyak tu. So far tak tahu aku on stage belum lagi. Kalau ada salah pun 1-2 perkataan lupa nak sebut, tapi untuk lupa, pasal kalau kita lupa kan nak kejar balik, kalau rapper ni lupa nak kejar balik tu, kalau ini tak cepat
Aduh. Hmm. Tapi tak tahulah, mungkin kan lagi 5 ke 10 tahun mungkin aku tak boleh hafal juga aku agaknya kan. Kena train lah otak kita. Aku syak kalau kita train selalu menghafal tu dia Train, akan betul. Betul. apa benda baru. Once kita dah stop training tu barulah dia akan deteriorate. Lagipun masalah sekarang kadang-kadang kita nak pergi perform show, kadang orang nak lagu lama juga. Tu kan. Kalau yang dah prepare dah bagus lah. Yang tak prepare, alamak macam mana. Takkan kita nak nyanyi pakai tengok phone kan lirik. Dah tak profesional lah. Tak boleh. Tu sebab macam kita kena prepare. Macam aku pun kadang-kadang kena prepare orang. Okay, orang nak nyanyi 2-3 lagu. Okay, boleh buat lagu ni lah, lagu lama. Aku kena cakap boleh. Kalau -1 ada kat situ, okay. Jadi aku akan standby -1 yang aku confident. Kalau luar daripada tu cakap -1 tak ada. Masa kau start dulu tu, siapa lagi antara rappers yang menjadi saingan yang sihat dan hebat? Masa aku start dulu, tak banyak yang rap Melayu. Tak banyak yang rap Melayu. Yelah sebelum tu kita ada Nico kan. Habis bila Nico dah senyap sikit baru the modern hip hop kan. Masa tu tak ada. Aku cuma dengar Poetic Emo. Dia ada rap. Ada lagu satu, Peluru Puitis. Sedap lagu tu. Macam diorang ni cakap lain ni rap Melayu ni kan. Dalam masa tu pun Too Fat pun tengah naik kan. Too Fat masih belum buat lagi lagu Melayu. Bila aku dengar Poetic Emo buat, walaupun diorang bukan Melayu kan, diorang India dengan Cina kan. Macam susunan ayat dia pun lain kan, gitu. So bila Ali Fikir dah masuk industri Malaysia, ada satu dua lah. Aku lupa Sazli nama dia. Dia pun ada tengah buat rap Melayu. Jodoh dia aku Melayu ke apa kalau tak silap lah. Shazi. Sazi Sazi dia boleh main instrumen semua. Saxophone ke apa? Yes. Aku masih ingat time tu macam dia pun ada keluar lagu rap Melayu semua kan. Adalah persaingan tapi tak seperti tak macam sekarang lah. Sekarang semua persaingan tu sengit. Dengan budak-budak baru kan. Yang baru-baru punya semua. Tadi apa yang kau cakap dia ada dua perkara yang aku tersentuh lah. Nombor satu, Poetic Emo. Aku tak tahu diorang buat lagu rap Melayu. Ada. Dan itulah dia interestingnya kepada golongan orang yang bukan Melayu ni. Apabila mereka buat lirik Melayu, mereka buat dengan bagus. Mereka buat dengan memberi visual atau penggambaran atau penceritaan yang lain. Lagipun diorang gunakan bahasa bukan bahasa pasar tau, betul bahasa lagu punya. Bila aku dengar, gila. Peluru Puitis. Aku gila ni. Masa sama aku pun tengah start kan kat Singapura, tengah ada perform kan rap Melayu semua kat Singapura. Bila dengar, power lah, diorang power. Dan yang kedua aku tangkap daripada apa kau cakap ni tu, aku rasa lagu rap memakan masa yang lebih lama untuk dipermelayukan. Aku dah cakap ni beberapa kali dah. Lagu rock, katalah Sweet Charity. Dia start Sweet Charity wujud 69 aku kata, ataupun early 70s. Tapi diorang rekod lebih kurang late 70s. Tetapi rock telah berjaya dipermelayukan daripada late 70s oleh kelompok-kelompok M. Nasir pada mid 80s tau. Dia telah rock tu telah berjaya digunakan dengan bahasa Melayu dan dia kelihatan sungguh natural, seolah-olah Melayu ni memang ada rock ni barang. Bila cakap Melayu je rock, Melayu rock kan. Dan rap menjadi popular di barat pun 84 macam tu lah, pertengahan 80-an. Lepas tu lewat 80-an macam ada Nico, ada Boy to See dan sebagainya. Boy to See. Dia merapkan Melayu tetapi dia belum dapat lagi jadi macam ini Melayu punya rap.
dia jadi macam pantun atas sajak. Bukan nak kutuk pantun atas sajak, tapi dia macam Betul. dia belum kelihatan cool. Tapi sekarang ni di dekad 2010-an ni, rap tu dah jadi macam dah boleh Melayu dah. Penggunaan perkataan Melayu dia dah style, budak flat lah, apa semua kan. Itulah. Jadi dia punya evolution tu lambat, tetapi wow, sekarang dia dah sampai ke stage ni sekarang memang best. Betul. Engkau berada di hari-hari early days rap Melayu ni muncul naik lah. Muncul. Ya. Cuma yalah, dia nak maintain tu susah kan. Kerana aku sampai sekarang aku cakap rap ni tak kira lah rap Melayu ke apa kan. Rap ni kalau kat industri kita kan dianggap genre muzik yang paling bawah sekali bagi aku. Betul? Aku faham. Macam bila diorang nak kata orang tu nak mempercantikkan program diorang panggil rap. Lepas tu dah even kalau nak cakap tentang radio-radio pun kadang-kadang kurang support juga. Kadang-kadang tak boleh salahkan radio juga. Kadang-kadang lagu rap tu sendiri. Cuma yelah, kita tak ada, cuma nak kata orang tu nak educate orang kan tentang rap ni. Bukan sekadar ada orang cakap bahasa percakapan memang bahasa cakap-cakap. Orang cakap bahasa cakap-cakap. Tapi nak buat rap ni bukan senang. Semua orang boleh rap kan, tapi nak memelayukan rap tu memang tak semua orang boleh. Betul. Itu yang kita nak educate dengan orang kan. Macam mana dia bukan sekadar tulis dengan rap. Itu yang aku macam sedih macam banyak kata orang tu banyak program-program TV nak cantikkan je panggil rap lah, opening ke jadi hype sikit. Lepas tu dia tak beri peluang untuk kita macam buat persembahan kita sendiri. Faham tak? Dia kata okey, medley lah, korang medley gini-gini. Kita pun tak boleh tunjukkan dalam masa yang singkat tu macam mana kita nak tunjukkan kita punya apa kita yang sebenarnya kan. Apa kita yang sebenar kan, apa yang kita boleh buat, apa yang muzik hip hop ni boleh persembahkan, boleh ketengahkan dalam persembahan kita. Cuma nak harapkan kalau ada rappers tu masuk final pertandingan baru dia boleh tunjukkan. Kalau tak ada lah, medley je, itu je. Betul. Dalam masa 1 minit kita nak buat apa, tak boleh buat banyak-banyak. Itu semua rap je, tak boleh buat banyak. Pasal kita pun ada cerita kita sendiri, kita pun nak ketengahkan selain daripada kita rap, apa cerita sebenarnya di sebalik lagu. Kita pun nak tahu penonton, pasal bila kita dapat peluang buat persembahan di pentas yang besar, itulah peluang yang paling bagus sekali untuk kita tunjukkan bakat kita. Kalau setakat 1 minit je, kadang-kadang pun tak sampai 1 minit, nak buat macam mana? Chorus, rap dah. Tu pun tak sampai 1 minit. Tak boleh buat apa-apa. Betul. Betul. Tadi cakap tu lah. Kadang-kadang pun kita pun gagal menghasilkan benda yang menarik betul. Itu pun masalahnya. Tapi kalau kita tak ada cukup ruang untuk mengasah bakat kita, menunjukkan apa benda yang kita ada, memanglah sukar untuk kita mencapai peringkat tertinggi dalam craft kita. Jadi ruang yang lebih besar mesti diberikan kepada para rappers lah untuk diasah bakat, betul. Dia, ceritakan kisah dia. Pasal kita tak boleh, kalau kita ikutkan zaman rock dulu pun, banyak memang macam cendawan, kumpulan rock semua. Tapi apa yang buat kumpulan rock tu yang top? Dalamnya quality lagu dia, penyanyi dia, kan. Dalam satu album kita boleh dengar 9 lagu bagus, satu je okey. Itu yang buat orang top, tak kira walaupun rock. Lepas tu irama Malaysia. Semua lagu sedap-sedap kita taruh. Okey, Nuani Zaizir dengan Datuk Siti dalam satu album. Datuk Siti Nurhaliza, berapa banyak lagu bagus-bagus dengan dia punya seni lagu yang tinggi, seni kata yang tinggi tu. Oh, gila lah. Dah tak ada dah macam itu. Ya, dia ada satu
ada ketika-ketikanya satu gerakan jenis muzik tu akan kuat tau, macam cendawan macam tadi cakap rock. Betul. Banyak. Lepas tu etnik kreatif ni, Pak Ngah punya Siti Nurhaliza. Arwah Pak Banyak. Ngah. Lepas tu malah kumpulan lagu-lagu leleh ni. Lagu leleh kan ada banyak macam tu. Rap dia telah mencapai tak peringkat yang tiba-tiba dia macam orang sana rap, orang sini rap dan rap dia berkualiti. Ataupun sekarang ni kita sedang melalui permulaan dia yang sedemikian, kerancakan dia tu. Patutnya 2-3 tahun lepas patutnya rap sudah berada di puncak bila Jom menang tandingan AIM tu kan, patut yang lain kena kasih kata orang tu music rap ni diterima lah dengan lagu quality, tapi yelah tu masalah dia, macam masalah dia kita nak ikut style dia. Kita tak ada identiti sendiri. Itu sebab quality dia kurang. Lagipun kebanyakan rappers ni semua buat sendiri. Kita tak ada mentor. Macam dulu rock ada penulis kata ada, jangan cakap tak ada, semua ada. Kadang-kadang sesenis pun yang bagus punya. Betul tak? Jadi diorang maintain quality rock tu dah. Dalam rap ni kita tak ada mentor. Apa yang diorang buat tu pengalaman diorang sendiri walaupun sikit, diorang buat kadang-kadang ikut cara orang, diorang ubah sikit, ubah suai sikit. Jadi dia punya quality tu tak nampak. Dia punya standard tu tak nampak. Belum nampak lagi. Betul faham. Tak ada dulu tak ada mentor. ada Tak ada mentor. Zaman rock dulu ada. Kau nak lirik macam mana? Semua ada. Semua penulis hebat semua dah tengah tunggu. Kenapa? Betul. Dan tukar melodi pun sama, producer lagi. Jangan cakap lah. Producer tu lah. Kalau kita boleh sebut producer rap yang ada, siapa yang kita boleh go to sekarang? Sebenarnya banyak. Tapi dalam masa yang sama, artis rap tu sendiri dia kena tahu apa yang dia nak. Kalau producer bagus tapi rapper dia tak bagus, tak boleh jadi juga. Kau panggil siapa-siapa pun tetap tak akan menjadi juga. Jadi kita kena tahu, rapper ni kena tahu dia punya kekuatan dengan kelemahan dia. Kalau kau nak producer yang hebat ni, kau kena tahu, kau kena bawa kau punya umpan yang hebat untuk kau pancing. Betul. Jadi producer tu bersemangat. Kalau kau setakat ni aku dah tengok lah 10 tahun lepas aku dah buat macam ni. Buat apa aku nak layan kau? Jadi kau rekod je lah. Aku je rekod kau. Aku tak boleh kasih pendapat aku. Macam itu. Faham. Betul. Dan mungkin kadang-kadang yelah diorang ni dah biasa macam semua dah boleh buat kat rumah kan. Jadi bila kita masa sekarang ni kita kena ada sparring. Bila kita buat muzik kita kena ada sparring partner. Macam aku buat melodi, kau buat lirik. Kan? Kalau melodi aku bagus, lirik kau kena bagus juga. Betul. Itulah masalah dia sekarang. Masalah dia buat sendiri kat rumah dan tak ada orang, kadang-kadang tak ada orang nak macam kasih pendapat. Jadi apa yang dia buat tu bagi dia dah cukup bagus. Tapi bagi orang kau boleh buat lagi bagus. Dia tak ada sparring partner. Engkau ada sparring partner sekarang? Apa? Yang producer lah. Kalau aku buat dengan producer lah. Producer sparring partner aku. Okey, faham. Walaupun kadang-kadang dia tak tahu cara rap banyak sangat. Jadi dia kasih pendapat aku kena terima. Aku kena terima dan aku analyze. Baru. Okay, kalau aku buat gini, aku still. Kalau orang tegur, aku still buat. Okay, kalau aku buat gini, okay, kau try buat lain. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Tu baru dapat menghasilkan lagu yang bagus kan. Betul. Ya, tadi aku tanya tu kalau kau ada sparring partner tu kadang-kadang kita kena ada dynamic duo kita tau. Kita setiap permulaan kita mesti ada seorang lagi kita punya partner kita. Mungkin kau dulu permulaan dulu ahli fikir lah. Kau punya ahli fikir. Kita tiga orang termasuk producer, kita punya sparring partner lah. Sama, time tu kita datang ahli fikir habiskan 18 lagu dalam 1 bulan. Hari-hari kita masuk studio. Datang kadang-kadang tak bawa umpan. Datang, dengar muzik. Aduh, topik apa ni?
Kita tulis on the spot. Satu lagu sampai pagi lah kita habiskan. Tu yang jadi dia satu bulan 8 bulan. Dahsyat. Apa jadi dengan lain-lain kawan ada fikir? Semua buat hal sendiri. Lepas kita kontrak dah habis, semua buat hal sendirilah. Semua ada tugasan peribadi masing-masing kan. Tu yang korang masih in contact, masih berkawan, masih jumpa sekali. Tanya khabar je lah. Tanya khabar je. Pasal aku pun banyak masa aku dekat Malaysia kan. So yang lagi 2 dekat Singapura. Faham, natural lah. Perkara lagi, selain daripada sparring partner yang mesti ada juga pada aku ialah seteru. Kita punya kompetitor. Ada tak? Masuk kompetitor tu macam mana tu? Ini dia soalan makan dalam ni. Pesaing tapi aku bukan cakapnya dari sudut yang tak baik lah. Aku dari sudut yang sihat lah. Macam pada dekat 2000-an dulu aku ada arwah lolok lah. Jadi dia walaupun dia kawan tetapi dia juga lawan. Maksud lawan macam mana? Tahu. Kalau dalam satu album, katalah aku buat satu album yang ada Eliana contoh senang. Aku ada buat lirik, dia ada buat lirik. Jadi kita compete. Apa angle? Aku buat angle ni, kau buat angle ni. Kita buat angle ni, buat angle ni. Kita buat macam ni, buat macam tu. Itu adalah cara macam mana kita sentiasa dapat perbaiki diri kita. Tapi aku dah tak ada lagi seteru. Aku tak ada lagi seteru yang sihat macam tu, yang aku boleh jadi kawan, aku boleh jadi lawan. Pertandingan sihat kan. Jadi macam korang macam rappers ni semua. Kau melalui, kau ada tak benda-benda? Sepatutnya korang kena ada benda macam tu. Contohnya lah, aku tak tahu sangat pun. Aku. So and aku punya seteru ultimate. Aku tak suka ultimate. Apa ultimate buat, aku nak lawan. Tu tengok Amandra. Amandra buat macam ni. Aku buat macam ni. Lepas tu bila jumpa macam kerek je kan. Cewa. Tapi deep down kita semua saling menghormati dan appreciate. Kita saling appreciate, tapi dalam sudut yang lain kita macam kerek. Ada tak agaknya benda-benda macam ni? Tak, bagi aku so far tak ada macam aku tak pernah kata orang tu bandingkan cara penulisan aku dengan Ultimate ke ataupun Malik ke kan. Kita buat pasal Malik. Bagi aku semua ada dorangnya masa-masa sendiri. Dorang punya hari-hari dia sendiri. Maksud dia okey. Macam Ali Fikir dah lalu dah zaman-zaman dia. Lepas Tufek pun dah lalu zaman-zaman dia. So bila aku bergerak solo ni semua kan, bila Ultimate dalam satu masa orang akan sebut Ultimate je cara penulisan dia. Itu dah bagus lah. Aku tak pernah cakap aku boleh buat lagi bagus daripada dia. Cuma pada masa tu dia berjaya. Dia bukan pasal bagus tak bagus, dia berjaya. Siapa tangkap pendengar dulu lah. Senang cakap. Dengan kau punya cara penulisan. Jadi daripada situ orang lebih fokus dengan apa yang dia nak cakap. Ni yang bagi aku rappers ni, kita ni bercerita kan. Jadi orang nak tahu apa yang kita cerita. Kalau apa yang dia cerita sampai, dia menang lah. Itu je. Kalau dia cerita tak sampai, macam Malik juga. Apa yang dia cerita sampai lah. Orang dapat terima, dia menang lah. Dia berjaya lah. Yalah. Betul ni. Dahsyat. Ya, betul tu. Tadi tu bila aku tanya masa tadi tu, aku punya interpretation lain pula. Aku ingat maksudnya macam ada harinya kita boleh buat best, ada harinya kita buat tak apa-apa tak. Ada hari kita buat haprak. Itu lumrah. Ya, kita taruh okey. Kita tahu macam kita taruh macam okey, engkau boleh buat lagu. Semua engkau buat lagu meletup kan. Tapi bila engkau buat lagu untuk diri kau sendiri tak meletup. Ada macam tu hari kita. Tu masa tu hari. Macam okey, macam taruh Ultimate buat lagu untuk diri dia meletup.
Dia buat lagu untuk orang tak meletup. Tu bagi dia, tu masuk aku hari dia. Dia tak betul. semua. Betul. Itu yang kata orang tu, itu cabaran lah untuk penulis lagu, producer semua macam itu lah. Pada satu time orang suka producer ni, jadi orang semua pergi producer ni. Kan? Yeah. Ada yang tak meletup, tak boleh cakap producer ni tak bagus. Bukan hari dia. Bukan hari dia. Betul. Bukan hari dia. Betul. Itulah. Aku kadang-kadang aku mengalami bukan writer's block tau. Aku mengalami fear. Aku nak tulis tu pertama kali fear. Takut nak buat tu. Bila sebenarnya takut gagal. Sebenarnya ego. Jadi kadang-kadang bila orang bagi benda untuk buat kan, aku bagi benda untuk buat, kalau aku buat kat rumah, aku macam procrastinate tau. Melewat kan. Okay, kata dah bangun cantik dah ni, dah bangun pukul 6 pagi dah ni, dah elok dah ni. Lepas tu okay, nak buat. Sekejap lah, bilik ni bersepah, kemas bilik lah dulu, sapu, mop lantai, vacuum lah, cuci tingkap lah. Dah pukul 8. Okay, nak buat ni. Tak boleh lah. Ada je benda-benda nak ada sangka. Ada sangka tu. Lepas tu dah pukul 12 kan, okay, kena buat. Barulah aku melalui benda-benda macam tu tau. Engkau tadi kau dah jawab dah, because kau pergi studio. Tak, aku ada. Hari macam tu macam besok ada studio, okey. Lagi 2 jam ni. Aku macam nak cancel lah, malas lah aku nak pergi studio. Ada. Tapi alamak, kesian pula tu pergi studio lah. Dengan 50% kan, nak ke tak nak. Pergi je studio. Pergi studio, alhamdulillah dapat lah idea. Okey, selamat aku pergi. Kalau aku tak pergi, tak tahu. Betul. Itulah. Dia punya punca yang kau nak, yang macam nak cancel tadi tu, because of fear ke, kau penat ke, kau malas ke, macam apa? Dia tiba-tiba mula datang, aku malas pergi studio, nak pergi banyak lah. Aku lepak lagi bagus lah. Itu malas. Cakap. Pasal kalau kita pergi studio, kita fikir kan, aku tak nak fikir banyak kan hari ni, aku nak lepak, aku nak rest kan, aku yang tak. Itu je. Penat kan nak fikir kan. Penat. Kadang-kadang kita semangat lah, malam dia kita semangat. Bila datang esok dia, ada je satu benda je, kita kena jentik satu benda je yang akan buat kita tak ada mood dah. Habislah mood kita. Cancel studio, tak nak pergi. Kena jentik satu benda je. Jentik je. Biasa. Biasa orang kau ni. Biasa ni. Ini benda semua kita lalui Kita lalui, benar. Aku kadang-kadang aku ada minta lah kau call aku studio, cancel lah, minta. Pasal kalau kita yang cancel tak sedap kan, biar orang dia yang cancel. Alamak, kena pergi je. Studio jadi yang lupa hari. Alamak, kena pergi juga. Real lah kau, real lah. Yes lah. Aku minat dengan apa tau, dengan boxing, aku minat dengan UFC, UFC semua ni. Rupanya ini berlaku pada dorang juga tau. Yang terbaru ni Conor McGregor lawan dengan Donald the Cowboy Cerrone kan. Conor McGregor menang dalam less than 1 minit. Lepas tu berbulan kemudian baru diorang interview Donald Cerrone ni, Cerrone. Dia cakap hari yang masa dia nak lawan tu, sehari sebelum dia nak lawan tu, dia dah macam ada kewas-was, macam tak nak why am I here, macam tu kan. Buat ni. Lepas tu yang Dennis, semua nama sekarang nak sebut nama dia semua aku dah tak ingat dah. Dia ni daripada Liverpool, orang besar, terror apa semua. Dia pernah kalah dengan Jorge Masvidal tau. Lepas tu dia punya fight dia yang terlatest sekali, dia cakap dia kalau boleh dia nak fake injury lah, dia nak cancel lah dia punya fight tu. Dan ada fighter-fighter yang lain pun cakap bila dalam ring tu kan, what the fuck am I doing here? Why am I here? Oh my goodness. So diorang ni semua macam gangster, macam taiko apa semua kan, pun mengalami fear tu kan. Dan kita pun bergelut dengan kita punya hantu, kita punya perasaan. Lepas tu nak kena menghasilkan orang punya kerja, expectation orang. Sama juga macam kadang-kadang bila show pun macam itu.
Bila ya. show pun ada mood macam itu. Macam kita letaklah banyak artis ni tak suka menunggu. Bila kita datang show, kita kena sampai satu tempat ni kan, dalam masa yang sama. Siapa yang last kena tunggu last. Betul tak? So ada artis tak, macam aku pernah rasa macam ini. So aku cakap kalau ada event ni, kita perform first lah. Aku nak perform dulu. Lagi satu macam dengan alasan kita hype the crowd dulu lah. Kita hype the crowd dulu. Sebab tu nak habis cepat. Lagi risiko dia kalau kita perform first ni kan. Kadang-kadang miking system ni belum balance lagi. Itu yang risiko dia. Kita pasal dari pengalaman aku pernah perform first. Time tu tak silap aku kat Pahang. Aku dalam 30,000 orang lah. Macam tempat ni ramai, semua ramai. Tapi bila kita perform, semua senyap. Kenapa ni senyap ni Ini kita dah perform dah hype semua. Apa ni senyap ni? Tu dah habis perform, kita pergi backstage. Bila backstage, tu ada budak ni tanya, "Bang, Amok dah sampai." Baru aku tahu. Itu semua peminat Amok yang datang. Bayangkan, aku cakap selamat tak kena lempar batu ke apa kan gini. Bayangkan lepas kita seorang hip hop, lain semua band. Jadi aku tahu, okey. Patutlah diorang diam. Semua tunggu Amok. Aku cakap selamat tak kena lempar batu tu dekat event. Lain kali kalau nak kalau nak panggil perform, kena tanya siapa line up dia dulu. Pasal kalau dengan band memang band punya fanatik lain sikit daripada hip hop ni kan. Tu pengalaman tak boleh lupa. Agak patutlah 30,000 orang tapi senyap. Rupanya fan Amok. Selamat diorang tak mengamuk. Banyak benda macam ni yang aku tak tahu. Aku rasa ramai orang pun tak tahu. Ramai. Kan Kadang-kadang bukan kita dah habis perform kita nak terus balik. Kadang-kadang memang dalam masa yang mood tu, pasal dia tak tahu apa kita buat sebelum kita perform. Kadang kita dah tunggu kat belakang stage ni dah lama, kadang-kadang makan 1-2 jam kan. Kadang mula kita dah sampai, dah semangat lah nak perform, tengok orang ramai. Tapi bila kadang-kadang masa menunggu tu kan, yang buat kita kadang kadang-kadang kita boleh jadi lelah tau. Macam lelah, dan yang akan buatkan kita naik semangat balik kalau fans semua respon balik, tu akan datangkan semangat kita. Tapi kalau fans pun tengok gitu, kita pun jadi macam, bukan kita perform tak ikhlas, tapi kadang-kadang orang tak tahu kan apa yang terjadi di sebalik takbir dalam belakang. Betul. Lagi pun selalu kan, dulu kalau kita kadang-kadang kita sampai kita dulu macam kita drive jauh, kita pergi taruhlah macam Kedah ke Terengganu, kita dah sampai pagi. Sampai kadang-kadang tengah hari check in, sound check balik hotel, lepas tu mandi, siap-siap dah kena pergi show. Orang betul kan, banyak itu yang buat kadang-kadang gila lah. Kita nak dapatkan, kita nak maintain kita punya mental ni kan. Okay, perform. Macam kita pergi studio, fokus, perform. Tu yang ramai orang tak tahulah. Ada yang sampai terus perform. Kadang-kadang tak ada masa nak pergi ke hotel, terus perform. Penat lah. Kan kita kena adakan tenaga tu, setengah jam punya tenaga tu atas pentas tu untuk puaskan hati fans tu semua. Kena kekalkan energi tu. Dan mesti simpan energi secukupnya untuk 30 minit terakhir 30 minit. Itu semua tu. Lepas tu kau nak pengsan, kau pengsan lah. Aku syak ni dia berada di antara art dengan sains tau untuk menyelesaikan masalah ni. Sains tu macam mana cara kau nak mengekalkan tempo energi kau tu. Lepas tu macam mana dari segi art dia macam mana. Contohnya tiba-tiba ke tempat lain. Germany tim bola sepak Germany. Kalau kita tengok daripada World Cup yang sebelum ni, diorangnya performance dia start dengan lemah lembut ni tau. Slow. Diorang build up slow. Lepas tu dia tahu bila nak peak dan hampir setiap World Cup dia akan jadi finalis.
dia mesti ada satu rahsia dia tau. Rahsia dia ialah tempo. Macam mana dia boleh mengekalkan rhythm dia tu, dia boleh semangat players dia, Betul. physical dia dalam masa sebulan tu bila nak peak. So aku assume macam performer dalam masa sehari tu dia pun mesti ada benda-benda dia kena tahu. Apa dia patut buat hari ni, apa dia patut buat. Betul. Kata, Ya, itulah kalau macam dulu kan, yalah kadang kita kena tahu, kadang-kadang nak perform pun lagu macam dengan Ali Fikir kan, aku kena sampai tempat tu baru aku tahu okey lagu apa kita nak buat. Kita tak boleh buat lagu sembarang-sembarang. macam tu Jadi semua member ni kena prepare lah lagu apa kita nak bawa. Dia tak ada okey kita plan kita bawa lagu ni. Dia tak boleh prepare dulu kat kat venues ni. Okey kita tengok orang macam mana okey kita perform lagu ni. Opening lagu ni ini lagu wajib tu lagu yang popular lah kan, last sekali. First second song tu. Tu yang susah dia. Masa time tengah rancak dulu korang practice, macam mana jadual practice dia? Terus terang kita tak ada practice, kita semua self practice kat rumah. Practice kita hanya on stage, bila kita dah prepare kat rumah, bila kita pergi stage, okey first song lagu gini. So DJ pun dah kena ready lah. Okey first song lagu gini, second, third, okey. Nah kita bawa. Dah. Ni extra song, ni standby song kalau orang nak. Itulah segi persembahan lah. So kalau kau tak prepare lagu, kau terlupa lah. Pasal kalau peminat betul-betul suka kan, kau tak boleh tipu diorang ingat lirik kau. Betul. Sebagai performer, korang selalu terpaut kepada bukan hanya energi, mental, korang punya emotion dan sebagainya. Untuk kekalkan penampilan di atas stage yang munasabah lah. Munasabah, betul. Dan kalau kita tengok di barat sikit sebanyak mental para performers ni sentiasa tercabar tau. Memang kau boleh jadi depressed, kau boleh jadi macam tension dan macam-macam lah. Akibat daripada tu, arak dan dadah menjadi kadang-kadang sebahagian daripada rakan kehidupan. Macam kita di timur ni, gejala yang macam ni bukan nak cakap pasal siapa. Kita tak boleh kita cakap secara generalnya. Baik, bukan saja rappers, rock dan sebagainya pun termasuk sekali lah. Adakah dia memang boleh menular ke dalam diri kita? Boleh. Kalau kita buat pasal sejarah hip hop ni dalam aku mula budaya yang paling mahal dalam masa tu. Budaya yang paling mahal. Macam mana tu? Dari segi pemakaian dia semua dulu. Budaya paling, kalau kita rock, kita boleh pakai t-shirt ni. Tapi hip hop ni macam pakai bukan nak branded, tapi mesti kena ori satu. Kadang-kadang dalam satu badan tu boleh berharga paling sikit pun $500. Kasut dia dah berapa harga, seluar dia, baju dia, jam tangan dia. Lagi pun dia mesti kena kelihatan baru dan bersih. Kalau hip hop. Kalau dulu. Dia tak boleh selebet. Dia tak boleh. Orang akan tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki, orang tengok. Okey, ni boleh. Tu budaya yang paling mahal. Dan cara kalau ikutkan cara yang tak bagus dia, ya pasal dulu hip hop kita susah nak dengar. Internationally kita susah nak dengar radio. Kalau kita nak tahu perkembangan terbaru lagu-lagu baru, hanya DJ di club je yang main. Dalam masa tadi hip hop baru ni. So kita kena pergi club nak dengar. Kalau kita suka hip hop ni, betul. Bermula daripada club semua ini. Itulah seperti yang cakap, kalau genre muzik lain dia involve dengan dada ni semua. Hip hop pun ada juga. Tapi hip hop kebanyakannya dia masalah kebanyakannya adalah cara kehidupan yang mahal. Cara bergaya. Itu sebab tu aku boleh cakap hip hop ni budaya yang paling mahal. Aku tak pernah nampak benda tu.
Betul. Aku mat sengkit kan. Mana nak tengok orang punya kasut apa. Lah, bila aku mula-mula kasut kena nampak baru, kau terpijak boleh gaduh kasut. Dia kena bersih. White sneakers dia. Itu jangan main-main ni. Itu jangan main-main. Pijaklah kasut aku kalau kau berani kan. boleh buat gaduh. Tapi itulah orang tak fikir budaya hip hop ni paling mahal. Jadi sebab tu bila aku biasakan diri dengan pakai t-shirt jeans dan alih fikiran t-shirt jeans topi lah. Tak payah takkanlah kita nak pakai jaket tengah hari buta kan. Betul. Jadi bila malam lain lah, bila kebanyakan show siang kita gunakan jadi selesa. Dalam malam kita dah jadi selesa. Tapi kalau nak ikut betul-betul budaya hip hop ni sampai sekarang dia menjadi ikut-ikutan. Jadi branded yang tinggi kolaborasi kan dengan artis-artis rappers ni pasal diorang tahu ini cara paling senang untuk brand-brand yang mahal ni untuk promotekan barang-barang diorang. Sampai bila hip hop akan jadi kadang-kadang baju je dah makan 500 macam mana, belum lagi seluar gini-gini. Jadi kalau kita pergi show, kita nak charge orang berapa? Ya, kalau orang cakap kita ada token gini, itu harga kasut saya. Betul tak? Jadi kalau kita berfikir, nak ke tak nak? Kau nak bagi aku harga kasut aku. Aku belum pegang mic lagi. Belum keluarkan suara. Itu kadang-kadang nilai tu kadang-kadang yang event organizer tu tak tahu nilai seseorang artis tu macam mana. Pasal dah ingatlah kita dah bayar korang perform bukan untuk perform aja. Korang bayar untuk meraihkan event korang. Lagi satu korang kena tahu kos-kos tu semua tu termasuk pemakaian kita kan, masa kita yang paling banyak masa. Kalau kita nak kirakan masa tak termampu orang nak bayar untuk show. Awak panggil saya untuk saya perform. Saya datang saya tahu saya terus perform. Awak tak bayar masa saya untuk tunggu. Betul tak? Itu yang kadang-kadang yelah aku tak salahkan kalau artis-artis letak harga yang tinggi. Memang tu harga dorang. Tapi penganjur pun kena tahu bila artis tu diorang memerlukan artis tu untuk popular ke atau untuk menjayakan majlis orang ke ataupun memang bakat. Kadang-kadang orang panggil untuk kadang ada popular tapi bakat tak ada. Bila dia datang pentas baru dia menyesal. Buang masa aku bayar mahal ni semua. Salah siapa? Bukan salah artis tu. Kau yang jadi kita kena tahu lah. Kadang-kadang penganjur pun kena tahu nilai artis tu. Jangan kata orang mengambil kesempatan lah. Kita yelah. So serang kita ni kita ni bukan kerja tetap kan. Kadang-kadang dalam industri ni adalah satu investment untuk kita. Kita bermula apa yang kita keluarkan tu semua invest untuk masa depan. Kadang-kadang orang yang baru bermula tu buat lagu sedap-sedap tu bukan dapat on the spot kan. Kita taruh macam kadang-kadang 2-3 tahun baru kita dapat pulangan balik. Kita kira investor dalam industri muzik. Kita tak tahu ni, kadang jangka masa panjang baru kita dapat pulangan balik. Ada orang alhamdulillah rezeki dia dapat sekejap kan. Tapi kebanyakannya kita ni kalau kita ni investor dalam industri muzik ni. Jadi tak jadi buat lagi. Betul lah. Perfect. Kita investor dalam industri muzik. Investor dalam industri muzik. Kita tak tahu apa kita bikin sekarang ni, kita tak tahu apa pulangan dia. Tak tahu. Tak tahu. Kita syak memang ada sesuatu yang baik daripada sini. Dan pulangan tu akan datang setahun akan datang. Kadang-kadang 2-3 tahun akan datang. 2-3 tahun. Kadang-kadang tak datang langsung. Sebab tu macam kita okeylah. Kita dah lama kan dalam industri, kita dapat tahu kadang-kadang artis mengambil masa yang lama. Kadang 10 tahun baru dia naik. Padahal dari dulu kita dah tahu dah ini bagus ni. Tapi ambil masa yang lama. Itu semua apa yang diorang invest tu daripada permulaan sampai sekarang kita pun tak tahu. Kan? Berbaloi ke tidak sekarang ni. Betul. Ni. Gila kalau buat pasal industri ni memang aduh. Memang betul. Kalau boleh tak nak bandingkan macam dulu lah. Macam dulu terlalu banyak sponsor kan sebab tu. Sekarang susah kan. Dulu ada Salem, sponsor kuat kan. Betul lah. Masih baik kau berkatakan pasal benda ni. Aku rasa kan, especially in regards to COVID-19 ni Ya.
Aku rasa satu ekonomi kita akan Malaysia, Singapura, mana-mana Confirm satu akan dunia. akan Satu rabak. dunia akan rabak. Penggunaan perkataan rabak tu pun understatement dah. Jadi aku rasa kan show akan susah. Akan susah, guarantee kau akan susah sebenarnya kan. Itu yang akan datang, orang akan mengambil peluang. Cari event organizer, kasih harga yang gini. Dan artis pun nak cari makan, nak terima ke tak nak? Ada yang terpaksa terima. Pasal kita nak cari makan untuk diri kita sendiri. Itu yang akan datang, banyak orang yang mengambil kesempatan. Betul, satu benda. Dan aku rasa aku takut macam mana aku nak cakap ni dengan sangat teliti dan berhati-hati lah. Cakap je. Betul lah. Kita kena reconsider balik siapa yang boleh sponsor dan tak boleh sponsor kita. Kita kena, pemerintah di seluruh dunia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana pun kena reconsider balik apakah para sponsor yang boleh sponsor kita. Contohnya, kita kena consider balik syarikat kondom contohnya, untuk membenarkan mereka sponsor event, baik sukan, baik nyanyian dan sebagainya, kerana mereka ada duit. Betul. Dan kita jangan pandang kondom tu sebagai benda yang hanya untuk maksiat. Dia boleh gunakan untuk benda untuk pencegah kehamilan rumah tangga yang sepatutnya tidak boleh berhamil. Contoh. Edukasi. Dan kita kena consider balik, malah kita kena consider balik rokok. Contohnya lah. Kerana kita ni hipokrit, ambil teks daripada dia untuk gunakan duit tu untuk membina negara kita. Jadi kenapa kita hipokrit sangat tidak membenarkan para artis kita untuk membuat konsert menggunakan duit mereka, duit rokok-rokok tu. Indonesia, mereka masih lagi membenarkan sampai sekarang syarikat rokok untuk menaja show diorang. Muzik diorang berkembang. Tapi kita ambil teks daripada dia, tapi kita tak boleh tidak benarkan mereka sponsor dalam event-event kesenian, event-event kesukanan. Betul. Ini ialah satu hipokrasi tau. Dan dunia sekarang dilanda oleh satu perkara yang macam ni. Kita kena buka balik kita punya pendirian. Mungkin dia cakap, okey, COVID-19 ni akan lebih teruk kepada para perokok. Okey. Itu ialah tanggungjawab individu sendiri untuk menilaikan. Betul. Menilaikan kedudukan dia. Tetapi sebagai institusi, kita akan membenarkan open market dan pilihan kepada individu sendiri untuk menentukan apa yang mereka nak buat dan tak nak buat. Betul. Kalau kita berbual pasal COVID-19, kita berbual pasal industri je. Hampir 90% akan kata orang tu efek lah benda ni. Kita tak tahu kan, lepas dah reda ni kan, kita tak tahu apa akan jadi dengan kawan-kawan kita, industri kita sendiri, semua akan menghadapi kesukaran lah. Bagi aku, itu yang datang, tak tahu, aku tak tahu macam mana nak, menyeramkan lah kalau kita nak fikir kan, kalau kita yang masih ada dalam industri ni kan. Betul. Aku tak boleh fikir, otak aku tak boleh fikir beyond 12 hari bulan Mei ni. Kita orang punya PKP tamat 12 Mei. Aku tak tahu bila malah ni 4 hari bulan ni, kita dah longgarkan sikit kita punya pergerakan lah. Ramai orang yang takut kenapa nak dilonggarkan. Kita kena tunggu dulu sampai sempurna habisnya pupusnya COVID. Tapi maksud aku, kita tak tahu apa nak fikir lepas dah ditamatkan PKP kita, apa masa depan kita orang, kita tak tahu ni. Betul. Itu yang menyeramkan tu yang masalah. Tak boleh fikir beyond tu. Sebab tu macam, yelah, siapa yang ada kelebihan tu dia boleh lah, kata orang tu boleh plan kan, nak buat tu, nak buat ni. Bagi yang macam orang macam kita ni kata orang tu menjual kreativiti kita. Kan? Kalau lepas PKP ni kan, kalau kita jual kreativiti kita dalam kepada 10 orang, belum tentu 10 orang tu akan beli. Kalau dulu at least ada 2-3 orang, tak busuk-busuk pun 1 orang kan. Lepas ni kita tak tahu. Itulah dia. Jadi terima kasih banyak-banyak
akhirnya kita dapat juga berbual daripada hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari. Wow. Nanti kita kena sambung lagi Ya, kita sambung insyaAllah. Nanti aku nak fikir siapa lagi yang mungkin kita boleh berbual bertiga. Kasih lagi panas, lagi rancak, Kasih bawa lagi. ke tempat perbincangan-perbincangan yang lain. Boleh insyaAllah. Okay. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih. Aku doakan Malaysia cepat penurunan cepat segera penurunan. Sama juga macam Singapura, tapi kita kena ingat selagi belum ada vaksin, selagi itu kita belum menang lagi. Betul. Sama-sama lah doa kita untuk sama-sama kita berdoa. Singapura. Okay. Thank you so much. Terima kasih. Semua jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peluang datang